Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jika kemarin ada dikongsikan tadi oleh satu media tempatan berkenaan dengan kenyataan bahawa kerajaan mempertimbangkan untuk pelaksanaan KWSP 2.0, yang mana perkara ini telah pun dinyatakan di dalam Parlimen oleh Timbalan Menteri Keuangan pertama. Okey, ada video dan ramailah saya yakin telah pun melihat video berkenaan. Kemudian semalam pula banyaklah keluar pula kenyataan daripada media berkenaan dengan dua perkara lah yang saya lihat. Satu, keadaan kewangan KWSP yang dikatakan mungkin agak tenat, mungkin akan menjadi tenat, dan juga jumlah pencarum yang mempunyai simpanan sebanyak RM1,000 adalah sangat tinggi. Kadar caruman ni pun, jumlah wang simpanan caruman juga pun boleh dikatakan agak tenat. Dua perkara ini sebenarnya sangat menarik perhatian saya, dan saya cuba melihat di ruangan komen apabila dikatakan pasal isu-isu kewangan KWSP dan sebagainya. Saya melihat hampir daripada 30 komen, dan saya klik setiap profil di komen tersebut, dan saya mendapati ianya bukanlah satu profil fake account. Ianya adalah profil yang betul, yang memang pencarum ini meluahkan rasa ataupun pandangan mereka, kebanyakannya dalam bentuk yang agak marah dan beremosi. Pelbagai orang kata kenyataan, tuduhan dilemparkan oleh pencarum ini, sama ada betul ataupun tidak, itu saya pun tidak boleh nyatakan. Berkenaan dengan wang caruman ini mungkin hendak digunakan oleh pihak-pihak tertentu, individu tertentu untuk kepentingan mereka dan juga sebagainya. Itu saya tidak mahu ulas. Tetapi daripada perkara ini, yang pertamanya, saya tak tahu kenapa pihak media mengeluarkan berkenaan dengan perkara ini, dan saya rasa di pihak media pun, mereka pun tidak ada sebarang kepentingan untuk perkara-perkara ini. Mungkin ada pihak-pihak tertentu dan sebagainya. Saya tidak mahu membuat sebarang tuduhan, tetapi apabila kita berkatakan tentang mereka ini berceritakan tentang keadaan kewangan pencarum yang tenat, caruman yang tenat, malah boleh menjejaskan dana KWSP dan juga sebagainya. Jadi sebenarnya di sinilah peranan kerajaan seharusnya wujud. Seharusnya kerajaan melakukan sesuatu, kerana keadaan tenat ni kita tak boleh nak buat apa-apa. Pencarum pun berada dalam keadaan tenat, dan juga KWSP pun mungkin dia punya dana dia mungkin semakin berkurangan. Sebagai contoh, walaupun sehingga ke hari ini pihak KWSP telah pun menyatakan mereka tidak ada mencairkan sebarang aset. Sebelum-sebelum ini pun apabila dilaksanakan Aiceria, apabila dilaksanakan pengeluaran khas KWSP selepas diluluskan saja program-program ini, pengeluaran ini, KWSP mengatakan bahawa dana mereka stabil dan mencukupi. Jadi bila sekarang ni, bila kita kata nak minta keluar, dia punya jawapan tu seolah-olah terbalik pula lah. Okey, jadi pihak media sepatutnya apabila mengeluarkan sebarang kenyataan, pada saya haruslah juga dikeluarkan dengan kaedah ataupun satu penyelesaian. Jangan kita bercerita atau berhujah sahaja tentang permasalahan yang dihadapi. Sepatutnya mereka ini harus mencari satu solusi macam mana nak selesaikan masalah, terutama sekali di kalangan pencarum. Sepatutnya mereka boleh mencadangkan agar pihak kerajaan mewujudkan satu bantuan baru. Saya telah memberi cadangan ini banyak kali, contohnya seperti BKC diberikan kepada golongan B40 dan juga M40 pada jumlah yang lebih banyak. Jika diwujudkan bantuan seperti BKC ini matlamat untuk membantu rakyat, dia tak terkhusus kepada pencarum saja, sebab mereka yang tidak mencarum, contohnya penjawat awam ataupun mereka yang bekerja sendiri tidak ada caruman KWSP, mereka ini juga boleh menerima manfaat jika diwujudkan bantuan baru. Kita tahu kadang-kadang, saya bukan nak menuduh, tapi kadang-kadang kalau kita baca laporan-laporan media tertentu, macam ketidakcekapan dalam takbir urus, ada berlaku kebocoran sedikit sana sini. Kadang-kadang kita tengok dana yang dikeluarkan ataupun yang telah digunakan oleh kerajaan ni sangat besar, tetapi hasilnya kadang-kadang perkara tersebut tak menjadi. Kalau ada buat perkara-perkara
tertentu dia tidak diduduki macam satu pembaziran. Jumlah itu kadang-kadang lebih puluhan bilion ringgit. Dan kalau kita tengok untuk bayaran bagi BPR, kalau tak salah saya, jumlahnya bayaran adalah sekitar 9 bilion ringgit. Bayangkan jika sesuatu dana digunakan untuk sesuatu projek yang sebenarnya prospek dia sebenarnya tidaklah bagus, tidak ada potensi, dan at the end dia akan menjadi satu pembaziran. Kan bagus kalau wang tersebut diguna untuk diberikan kepada rakyat, kepada mereka yang sangat memerlukan. Tambahan lagi, kalau sekarang ini kita tengok semua benda boleh dikatakan diletakkan pada harga shilling. Sebagai contoh, minyak masak, ayam mentah dan juga beberapa perkara yang lain. Jadi subsidi itu tidak diberikan sudah kepada rakyat. Kita bayar harga minyak sekarang mahal, hari itu RM43. Sekarang katanya dah jatuh dari tetap harga shilling dalam RM34 ataupun RM35. Di situ saja kerajaan telah pun melakukan banyak penjimatan, walaupun perkara ini baru saja dilaksanakan. Daripada penjimatan ini, bolehlah diagihkan penjimatan-penjimatan tersebut kepada rakyat yang berkeperluan. B40, M40 semua boleh dapat bantuan. Jadi kalau kata tak setuju dengan sebarang cadangan bagi pengeluaran kedai BSP ni, tolong bagi solusi, tolong bagi idea macam mana kita nak bantu rakyat. Rakyat ni dia tak ada, bila kata dia tak ada duit, dia tak ada tunai, dia tak ada lah, dia tak ada lubang mana dia tak ada duit nak masuk dah. Jadi sebab tu dia sentiasa memerlukan satu sokongan, dorongan daripada kerajaan itu, terutamanya sekali. Yang kedua, apabila dikatakan jumlah caruman yang semakin merosot dan sebagainya, sebab ada diberi pilihan kepada pencarum untuk mengurangkan kadar caruman daripada 11% menjadi kepada 9%. Ini diwujudkan sebelum pengeluaran khas kedai BSP dibenarkan pada bulan 4 hari itu. Ini diwujudkan pada, tak salah saya, pada belanjawan tahun lepas apabila diumumkan dia efektif pada bulan Januari 2022 kalau tak salah saya. Kita boleh mengurangkan caruman kita 11% menjadi 9%. Dikatakan tujuan pengurangan caruman ini adalah untuk membantu rakyat. Apabila kita berkata tentang rakyat ataupun pencarum yang susah ni, mereka ini majoritinya berada dalam golongan B40. Sebilangan besarnya juga berada dalam golongan M40. Bila kita bercakap pasal B40, kadar gaji, kita ambil contoh paling senang nak kira, katalah RM2,000. Caruman 11% bermaksud RM2,220 potong untuk carum KWSP. Diberikan pilihan kepada pencarum, boleh turun sehingga 9%. 9% kalau saya setuju, caruman saya daripada 220 menjadi RM180. Kuranglah 220 tolak RM180, RM40 saya jimat. Satu bulan saya dapat penjimatan untuk caruman tu RM40, bagi membolehkan saya menggunakan RM40 itu untuk keperluan hidup saya. RM40 ni sebenarnya bukanlah nilai yang besar. Kalaulah kata satu individu ataupun isi rumah itu mendapat penjimatan RM40, dia ada, jangan kata ada banyak anak, dia ada seorang anak cukup lah. Yuran PABG pun RM50 hingga RM60 bagi satu anak. Kalaulah kata saya ni yang bergaji RM2,000, bila saya ada lebihan RM40 tersebut, sebab saya pilih mengurangkan caruman saya daripada 11% kepada 9%, saya nak bayar PABG RM50 pun tak cukup lagi, kena tambah lagi duit RM10. Tak pun saya kena tunggu bulan depan, apabila gaji saya yang berikutnya, saya dapat lagi penjimatan RM40 sebab saya pilih untuk kurangkan caruman kedai BSP saya, baru saya boleh bayar yuran PABG anak saya. Jadi apabila dikatakan penurunan kadar peratusan caruman ini, memanglah dia ada memberikan kesan kepada simpanan pencarum, kepada dana kedai BSP. Tetapi motif atau matlamat untuk membantu pencarum itu sendiri, terutamanya sekali, RM40. Alhamdulillah ada duit extra, tapi RM40 tu minyak masak pun nak beli pun tak cukup. Jadi kita nampak tak ada relevan ataupun logik dia di situ. Sebab tu pencarum ni, dia apabila dia dalam keadaan terdesak, dah dibenarkan pengeluaran kedai BSP sebelum ni beberapa kali, dan tanpa ada sebarang pinjaman, tak perlu bayar balik dengan kadar faedah atau sebagainya, cuba bayar balik dalam bentuk caruman kepada akaun satu mereka sahaja, sudah tentulah mereka ini, pencarum-pencarum ini akan memilih untuk
minta dikeluarkan daripada akaun Career BSP mereka, sebab itu saja wang yang mereka ada walaupun mereka tak boleh gunakan lagi sehingga pada umur 50 dan juga 55 tahun. Jadi di sebalik segala berita berkenaan dengan caruman semakin berkurangan, simpanan semakin berkurangan, kerajaan ataupun pihak media sepatutnya mencari satu mekanisme, mencari satu penyelesaian selain daripada nak bagi tahu mungkin kita tak boleh laksanakan ataupun mungkin susah nak laksanakan. Tapi kalau tak boleh nak buat ataupun susah nak buat, apa mereka punya solusi, apa cadangan mereka untuk memperbaiki kehidupan rakyat, mewujudkan peluang pekerjaan baru, bagus. Tapi kalau orang tu dah berumur 51 tahun, 48 tahun, kalau dia diberhentikan kerja, pekerjaan yang baru tadi tu, majikan tersebut berminat kena ambil mereka yang berada pada umur yang sedemikian. Sebab tu apabila diwujudkan perjuangan bagi peranan Career BSP 2.0 ni, saya bersetuju sebab saya paling nampak yang paling relevan adalah untuk suri rumah. Suri rumah ni kalau mereka dah decided untuk tidak bekerja di atas sebab orang kata keperluan untuk menjaga anak-anak, kadang-kadang macam-macam, suami sakit lah dan juga sebagainya, mereka dah tak boleh nak masuk kepada industri pekerjaan, tak boleh nak masuk pada sektor pekerjaan, mereka terpaksa fokuskan kepada kerja-kerja di rumah, penjagaan dan sebagainya. Berikanlah mereka ini pilihan untuk mengeluarkan wang caruman mereka. Mereka boleh keluarkan semua ataupun tak kisahlah berapa peratus dan juga sebagainya. Bagi satu pilihan kepada mereka ini untuk membuat pengeluaran secara fleksibel. Nak buat keluar bulan-bulan, sebulan RM1,000 ke sebulan RM500 ke, beri pilihan. Walaupun apabila disimpan, dana itu semakin bercambah disebabkan ada dividen setiap tahun, tapi matlamat kita untuk mereka ini, serumah ataupun mereka yang sudah kehilangan pekerjaan sebelum-sebelum ini, untuk survival harian mereka. Takkan kita nak tengok rakyat kita menderita, rakyat kita tak cukup makan. Tak tahulah kalau ada yang sampai bunuh diri ataupun sebagainya, takkan kita perlu lihat sampai keadaan sedemikian berlaku semata-mata sebab kita nak jaga dana caruman pencarum ini di usia persaraan. Usia persaraan tu mungkin lagi 10 tahun. Sementara dia nak survive 10 tahun tu, dia nak pergi kepada umur 55 tu, apa yang dia perlu lalui sekarang ini? Patutkah kita biarkan mereka ini berada dalam keadaan yang sedemikian? Jadi saya harap kalau perkara ini dimainkan isunya oleh pihak media, saya harap pihak media lebih terbuka dan lebih kreatif. Selain daripada berkongsi tentang fakta berkenaan dengan Career BSP, kongsikan juga, cari juga satu idea apa yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan terutama sekali untuk membantu rakyat dan juga pencarum secara khususnya. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang komen ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.